Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 1 Mei bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Bermula hari ini, pengembara yang ingin berlepas dan tiba di Malaysia tidak perlu lagi melakukan ujian pengesanan COVID-19. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, protokol baharu itu berkuat kuasa kepada pengembara berumur 17 tahun dan ke bawah tanpa mengira status vaksinasi. Kelonggaran itu turut terpakai kepada pengembara berumur 18 tahun ke atas yang telah lengkap menerima vaksin dan pengembara yang mempunyai sejarah jangkitan COVID-19 dalam tempoh 6 ke 60 hari dari tarikh sembuh sebelum berlepas ke Malaysia tanpa mengira status vaksinasi. Tambah Khairi, bagi kumpulan pengembara ini, mereka tidak perlu melakukan ujian serta menjalani kuarantin. Bagaimanapun, untuk pengembara berusia 18 tahun dan ke atas dengan status vaksinasi tidak lengkap atau belum menerima vaksinasi perlu melakukan ujian pra-pelepasan RT-PCR atau RTK antigen profesional 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia. Dalam masa yang sama, ujian pengesanan juga perlu dilakukan dalam tempoh 24 jam selepas tiba menggunakan RTK antigen dan menjalani kuarantin wajib selama 5 hari. Khairi berkata ujian ini boleh dilakukan dengan penyelian pengamal perubatan swasta yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia MMC sama ada secara fizikal atau virtual. Mereka juga dikendaki menjalani RT-PCR pada hari keempat atau RTK antigen dengan penyelia pengamal perubatan swasta yang berdaftar dengan MMC sama ada secara fizikal atau virtual pada hari kelima. Bagi pelepasan kuarantin pada hari kelima, boleh diberikan jika keputusan ujian RT-PCR hari keempat atau RTK antigen hari kelima adalah negatif. Namun sekiranya keputusan pengujian COVID-19 adalah positif, pengembara akan diuruskan mengikut pengurusan kes sedia ada. Dalam pada itu, Khairi berkata, mana-mana pengembara yang dikesan bergejala semasa berada di pintu masuk antarabangsa PMA negara akan diarahkan menjalani ujian saringan COVID-19 menggunakan RTK antigen. Ia akan dipantau bersama penyelia pengamal perubatan sama ada secara fizikal atau virtual. Dalam pada itu, beliau juga mengingatkan kepada semua pengembara bahawa mereka masih perlu mengemukakan kad pengembara yang dipaparkan di dalam aplikasi MySejahtera semasa ketibaan di PMA. Sempena sambutan Hari Pekerja 2022 hari ini, kerajaan mengumumkan beberapa berita gembira kepada golongan berkenaan. Antaranya skim pelindungan insurans kepada golongan yang bekerja sendiri menerusi skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri. Turut diumumkan Perdana Menteri hari ini adalah program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia myezcover.com mulai 1 Mei. Di bawah program ini, kerajaan akan menanggung sebanyak 80% daripada jumlah yang perlu dicarum oleh individu terbabit. Mewajibkan penyediaan taska tempat kerja di setiap sektor awam, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan badan berkanun sebelum ia diperluaskan ke sektor swasta. Kerajaan menyediakan geran tahunan sebanyak 10 juta ringgit pada tahun 2019 dan 30 juta ringgit sejak tahun 2020 bagi inisiatif ini yang akan memberi kelegaan kepada pekerja-pekerja yang mempunyai anak kecil. Program pembiayaan insurans kenderaan keluarga Malaysia atau myezcover.com mulai 1 Mei. Ia adalah pakej pembiayaan secara ansuran sehingga 10 bulan tanpa sebarang caj faedah ditawarkan kepada penjawat awam sebelum diperluaskan kepada sektor swasta. Program ini akan dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia dengan kerjasama Perkeso dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Sementara itu, kerajaan akan merangka satu mekanisme komprehensif bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap pekerja asing. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah itu perlu bagi memastikan warga tempatan diberikan keutamaan dalam menggaji pekerja.
Menurut Perdana Menteri, Kementerian Sumber Manusia telah diminta supaya meneliti dan mengkaji aspek berkenaan agar pekerja tempatan mendapat manfaat dari segi kadar gaji yang lebih baik, pakej pekerjaan dan kemajuan kerjaya. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Pekerja 2022 hari ini. Selain itu, kerajaan juga, ujar beliau, telah meratifikasikan Protokol 29 Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO sebagai bukti komitmen kerajaan untuk menghapuskan buruh paksa di negara ini. Jelasnya ratifikasi itu adalah satu tindakan proaktif kerajaan dalam memastikan produk dan barangan Malaysia tidak lagi dikenakan sekatan masuk ke pasaran antarabangsa kerana didakwa menggunakan buruh paksa dalam pengeluaran barangan negara ini. Ia juga adalah bagi melindungi kebajikan pekerja sama ada warga tempatan maupun asing. Seterusnya, polis sudah mengenapasti identiti pemandu Toyota Alphard yang tular kerana berlagak samsing dengan memandu secara berbahaya sehingga hampir menyebabkan kemalangan di lebuh raya Kuala Lumpur Karak semalam. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT dalam kenyataannya hari ini berkata menggesa pemandu MPV berkenaan segera menyerah diri ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Gombak atau mana-mana balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Tambahnya, orang awam yang mempunyai maklumat berhubung kejadian ini boleh menyalurkan kepada JSPT melalui Facebook Messenger atau email terus ke ProTraffic. Menurut kenyataan itu, JSPT telah mengesan satu video berdurasi 2 minit 25 saat tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan MPV melakukan buli jalan raya. Katanya pemandu berkenaan turut didapati memotong di lorong kecemasan dan melakukan provokasi kepada pengguna jalan raya yang lain dalam kejadian di lebuh raya KL Karak arah timur. Seorang pemandu teksi maut selepas tercampak keluar kira-kira 10 meter dari kenderaan yang dipandunya selepas terbabas di susur keluar lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur 2 KLIA 2 awal pagi tadi. Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.14 pagi tadi sebelum 6 anggotanya tiba di lokasi dalam tempoh 10 minit. Beliau berkata orang ramai melaporkan terdapat kemalangan di susur keluar KLIA 2 membabitkan dua kenderaan iaitu teksi jenis Toyota Innova dan Peradua Alza. Pemandu teksi berusia 38 tahun disahkan mati di tempat kejadian dengan mayatnya tercampak keluar daripada kenderaan yang dipandu susulan kemalangan yang berlaku. Tambah Nur Azam, kematian mangsa disahkan pegawai perubatan yang tiba di lokasi manakala pemandu Peradua Alza tidak mengalami kecederaan. Operasi menyelamat ditamatkan pada pukul 6.50 pagi. Dua buah gerai di Taman Datuk Senu Sentul, Kuala Lumpur hangus dijilat api dalam kebakaran awal pagi tadi. Komando Operasi PBK 2 Rusdi Ismail berkata, Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 4.35 pagi. Ujar beliau, seramai 33 anggota bersama jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sentul dengan dibantu BBP Gombak Selatan, Titi Wangsa dan Jalan Hang Tuah dikejarkan ke lokasi kejadian. Setibanya di tempat kejadian, pihaknya mendapati kebakaran berlaku melibatkan dua buah gerai yang berada di tepi jalan. Tambah Rusdi, kebakaran itu berjaya dikawal oleh anggota bomba, namun gerai yang terlibat terbakar 100% menyebabkan keseluruhannya musnah. Bagaimanapun kejadian itu tidak melibatkan mangsa serta kerja-kerja baik pulih sedang dilakukan. Punca kebakaran dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian dahulu MJ Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com.my. Assalamualaikum dan salam hormat.